Terhad sebentar tuan-tuan, di antara solat sunat tarawih ini, sebelum kita melaksanakan solat sunat tarawih yang seterusnya, insyaAllah kita akan dengar sedikit tazkirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang semulia Tuan Imam, Musi Surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para ustaz, ustazah, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini, pada malam ketiga daripada bulan Ramadan. Kita melaksanakan ibadat solat sunat tarawih, dan hari kedua kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amalan ibadah yang kita lakukan sehari dua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tazkirah yang kita buat pada waktu solat sunat tarawih ini, dia adalah fenomena ataupun suasana yang baru dalam masyarakat pada hari ini. Dalam tempoh yang panjang, satu waktu dahulu, bila solat sunat tarawih, maka ibadah pada malam tersebut hanya solat sunat tarawih, tak dicampur lagi dengan benda-benda yang lain. Akhir-akhir ini muncul fenomena tazkirah yang dibuat dalam bulan Ramadan pada waktu tarawih, sama ada selepas solat isyak, ataupun di pertengahan solat tarawih, ataupun selesai solat tarawih, ataupun selesai solat witir, mengikut surau dan masjid di tempat masing-masing. Ada di kalangan kita segelintir yang masih keliru tentang perbezaan di antara ibadat solat sunat tarawih dengan ibadat tazkirah. Kesannya sangat buruk. Pemahaman agama yang sempit dan rendah menyebabkan lahir segelintir di kalangan masyarakat kita yang menganggap tazkirah pada bulan Ramadan, pada waktu solat tarawih, dia adalah mengganggu ibadah. Kefahaman ini perlu diperbetulkan dengan baik. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Abdi diri dalam bahasa Arab ibadah. Dalam Islam, ibadah bukan hanya solat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, qiyamul lail, tahajud semata-mata. Seluruh kehidupan kita daripada bangun tidur sampai tidur semula, semuanya adalah ibadah bila melengkapi 4 syarat. Bila melengkapi 4 syarat, maka seluruh kehidupan kita daripada bangun tidur sampai tidur semula beroleh pahala ibadah. Yang pertama, perkara yang kita lakukan niat kerana Allah. Yang kedua, perkara yang kita lakukan perkara yang tidak dilarang oleh syarak. Sebagai contoh, bersukan, main bola, dia tidak disuruh dan dia tidak dilarang, artinya dia benda harus. Maka kalau niat kerana Allah bersukan untuk sihatkan tubuh badan supaya boleh urusan ibadah dengan baik. Yang kedua, main bola tak dilarang oleh agama. Yang ketiga, syarat ibadah, setiap perkara yang kita buat ikut aturan agama. Niat kerana Allah, main bola tak dilarang oleh Allah, tapi main bola tak tutup aurat, dia tidak dapat pahala ibadah. Niat kerana Allah, main bola bersukan tak dilarang oleh Allah, main bola sampai tinggal sembahyang maghrib, maka pahala ibadah tidak dapat ketika mana bersukan. Dan yang keempat, syarat untuk pastikan semua benda kita buat dapat pahala ibadah, apa dia? Buat ibadat umum, ibadat khusus tak boleh tinggal. Ulama bahagikan
Kita bangun tidur sampai tidur semula, seluruh kehidupan kita ibadah. Dan ibadah dibahagikan kepada dua untuk mudah kita faham. Pertama, ada ibadat nama dia ibadat khusus. Yang kedua, ada ibadat nama dia ibadat umum. Ibadat khusus ni apa dia? Ibadah yang kita direct dengan Allah, kita berhubung langsung dengan Allah. Ibadat-ibadat yang kita lakukan direct ataupun kita berhubung secara langsung dengan Allah tanpa perantaraan manusia, ni nama dia ibadat khusus. Contoh sembahyang, puasa, zakat, haji, ni direct kita dengan Allah. Kita sembahyang tak ada kena-mengena dengan orang lain, memang betul-betul kita, diri kita dengan Allah. Ni nama dia ibadat khusus. Ibadat umum, ibadat kepada Allah, tapi dengan cara kita bercampur gaul dengan manusia untuk dapatkan pahalanya. Sebagai contoh, meniaga ibadat umum, ibadah, tapi kita bercampur gaul dengan orang, kita memerlukan orang lain untuk meniaga. Tak mungkin kita boleh meniaga seorang-seorang tanpa ada pembeli. Tolong orang kenduri kendara, dia ibadat umum, ibadah, tapi dengan cara kita bercampur gaul dengan manusia. Tak mungkin kita boleh buat kenduri seorang diri, melainkan perlu ada hubungan sesama manusia. Itu ibadah umum. Ibadat khusus direct kita dengan Allah. Maka syarat untuk pastikan seluruh kehidupan kita dapat pahala ibadah, niat kerana Allah, perkara yang kita buat tak dilarang oleh Allah, buat ikut aturan syarak. Yang keempat, buat ibadat khusus, buat ibadat umum. Ibadat khusus tak boleh tinggal. Meniaga ibadat umum, meniaga sampai lewat malam, tinggal sembahyang isyak dan tinggal sembahyang subuh, maka meniaga tak dapat pahala. Bersukan niat kerana Allah untuk sihatkan tubuh badan, ikut aturan, dia adalah ibadat umum, bercampur gaul dengan manusia. Tapi sampai tinggalkan sembahyang maghrib, sampai tinggalkan sembahyang asar, maka main bola dia hanya mendapat letih semata-mata, dia tidak jadi pahala ibadah. Kerana apa dia? Buat ibadat umum, tinggal ibadat khusus. Anak ulang kaji pelajaran dekat-dekat nak puasa sampai lewat tengah malam, tinggal sembahyang isyak dan tak bangun sembahyang subuh, maka ulang kaji pelajaran sampai lewat malam, dia ibadat umum yang tak beroleh pahala. Kenapa? Dia meninggalkan ibadat khusus. Begitu juga dengan tazkirah. Tazkirah adalah ibadah. Tazkirah adalah ibadah. Apa makna ibadah? Ibadah makna dia pengabdian. Seluruh kehidupan kita daripada bangun tidur sampai tidur semula, semuanya pengabdian kepada Allah. Pergi kerja, abdi diri kepada Allah, ibadah kepada Allah. Bagaimana abdi diri kepada Allah di tempat kerja? Jangan menipu di tempat kerja, amanah kepada Allah. Itu nama dia ibadah, tunduk patuh pengabdian. Maka tazkirah adalah ibadah. Kenapa? Dengan mendengar tazkirah melahirkan orang yang faham agama. Orang yang faham agama akan tunduk dan patuh kepada Allah. Maka tazkirah adalah ibadah. Dan solat sunat tarawih juga adalah ibadah. Mendengar tazkirah, mendengar peringatan adalah wajib, sedangkan solat sunat tarawih adalah sunat. Maka biarlah kita boleh beza di antara dua benda itu dengan baik. Bukan bermakna jangan solat sunat tarawih, tak. Alangkah baiknya solat sunat tarawih pun kita boleh, dan mendengar tazkirah sekejap pun kita dapat. Dua-dua benda kita dapat dalam satu waktu. Kenapa kalut sangat nak buat tazkirah bulan Ramadan? Tak cukup ke bulan lain? Bukan masalah tak cukup. Cukup, tapi waktu cukup tu kita tak mari. Waktu cukup tu tak mari. Maka orang ambil kesempatan bulan Ramadan, sebab bulan ni lah pakat masjid penuh sampai keluar kan. Sampai keluar. Maknanya malam pertama mari sembahyang tarawih, tertukar selipar kasut dengan orang lain dia sudah. Ujung bulan Ramadan masuk satu Syawal nanti, tak cicak lagi banyak daripada orang main masjid kan. Baik. Itu suasana yang berlaku. Tak apalah, sekurang-kurangnya ada kesempatan Allah Ta'ala buat ada bulan Ramadan. Maka biar kita faham dengan baik apa makna ibadah puasa, apa makna ibadah tazkirah. Tuan-tuan, malam ni bila tuan-tuan menunaikan ibadah puasa daripada pagi tadi sampai maghrib tadi, perkara ini disebut oleh Nabi SAW. Orang yang berpuasa daripada bangun tidur, daripada bangun awal pagi sampai maghrib, orang yang berpuasa, orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang mempunyai sifat ihsan. Apa ihsan? Ihsan ni satu sifat. Ketika mana Jibril datang bertemu dengan Nabi SAW, Jibril tanya kepada Nabi 4 soalan. Jibril datang jumpa dengan Nabi SAW. Hati ini saya pergi mana-mana selalu saya bawa. Ni benda asas dalam Islam yang paling mudah untuk faham.
Waktu Nabi dengan para sahabat duduk di satu tempat, boleh jadi dalam masjid ataupun boleh jadi di luar, tapi dalam satu majlis, Sayyidina Umar dia kata kepada dia, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Sayyidina Umar dia kata, satu hari kami berada bersama dengan Nabi dalam satu majlis. Ittala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang pakai pakaian yang sangat putih, syadidu sawadi syar, dan rambut dia sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak ada kesan ataupun tanda dia ni orang bermusafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan di kalangan kami tidak ada seorang pun yang kenal dia tu siapa. Nak kata dia musafir, tak ada tanda musafir. Pakaian dia putih sangat, suasana padang pasir, tapi pakaian dia putih sangat. Ni bukan orang musafir. Nak kata orang musafir, rambut dia hitam sangat, tak mungkin orang musafir tengah padang pasir rambut terlalu hitam. Artinya dia orang tempat kita. Tapi kata Sayyidina Umar, wala ya'rifuhu minna ahad, di kalangan kami tidak ada seorang pun yang kenal dia siapa dia. Artinya dia bukan orang musafir dan dia bukan orang tempat kita. Daripada mana? Wallahu a'lam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia datang terus dia duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia lagakan lutut dia dengan lutut Nabi. Kedua-dua lutut dia dilagakan dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi, lalu dia letakkan kedua tapak tangan dia di atas paha Nabi. Macam kenal lama dah. Rapatkan lutut dengan lutut Nabi, letakkan kedua tapak tangan dia di atas paha Nabi. Lepas dia buat perkara tersebut, sahabat-sahabat yang lain pun tengok dia buat macam tu pada Nabi. Lalu lelaki ni pun tanya soalan kepada Nabi. Dia kata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kamu khabarkan padaku, ceritakan padaku Islam tu apa? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah kamu membuat penyaksian bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Kamu dirikan sembahyang, kamu keluarkan zakat, kamu puasa dalam bulan Ramadan, dan kamu mengerjakan haji bagi siapa yang berkemampuan. 5 perkara yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, inilah perkara yang kita sebut sebagai rukun Islam. Rukun Islam yang kita belajar selama ni diambil daripada peristiwa inilah, kisah inilah munculnya rukun Islam. Lepas Nabi jawab kepada lelaki ni, Islam ni 5 benda ni, lalu lelaki yang tanya soalan tadi, dia kata pada Nabi, sadaqta, betul apa yang kamu cakap, betul apa yang kamu jawab. Sayyidina Umar dia kata apa dia? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami rasa pelik, heran. Dia tanya soalan, betul dia yang kata betul. Dia tanya soalan, kemudian dia yang membenarkannya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami takjub, dia yang soal, kemudian dia yang kata betul. Kemudian dia tanya kepada Nabi soalan yang kedua. Dia kata, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kamu khabarkan padaku, ceritakan padaku iman tu apa? Lalu Nabi menjawab, iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah kamu beriman dengan Allah, dengan malaikat-malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya, dengan hari kiamat, dengan qada dan qadar baik dan buruk. 6 benda Nabi jawab ni, inilah yang kita sebut sebagai rukun iman. Rukun iman diambil berdasarkan peristiwa yang berlaku inilah. Sebagaimana biasa, lepas Nabi jawab pada dia iman tu 6 benda ni, lelaki yang tanya soalan tadi kata dia, sadaqta, betul apa yang kamu cakap. Dia tanya soalan, dia kata betul. Sampai soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ni. Islam, iman, terlalu panjang, kuliah lain lah tuan-tuan. Sampai soalan yang ketiga, lelaki ni tanya kepada Nabi, dia kata, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kamu khabarkan padaku, ceritakan padaku ihsan tu apa? Ihsan. Ihsan tu apa? Lalu Nabi jawab kepada lelaki ni, Nabi kata, ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan ni kamu abdikan diri kamu kepada Allah seolah-olah kamu tengok dia. Dan kalau kamu tak tengok dia pun, kamu yakin dia tengok kamu. Tuan-tuan yang berpuasa daripada pagi sampai ke maghrib tadi ni, tuan-tuan berpuasa kerana tuan-tuan ada sifat ihsan. Apa dia? Ibadah kepada Allah seolah-olah kita lihat dia. Artinya apa dia? Buat yang terbaik. Sebab ni kita nak tunjuk kat bos kita ni, buat yang terbaik.
Kalau kita tak tengok dia pun kita yakin dia tengok kita. Ruang untuk membatalkan puasa cukup luas. Mana-mana tempat tuan-tuan boleh batalkan puasa. Mana-mana tempat boleh batalkan puasa. Balik rumah orang tak ada, tengah jalan orang tak ada, duduk dalam kereta orang tak tengok. Tapi kenapa sanggup tak batalkan puasa? Kenapa sanggup berlapar dan dahaga padahal ruang untuk buka puasa tu ada? Kenapa tak berani? Sebab ada sifat ihsan. Kita abdi diri kepada Allah macam tengok dia. Kalau tak boleh tengok dia pun yakin dia tengok kita. Yang keempat, lelaki ini tanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kamu khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. As-sa'ah ni makna dia hari kiamat. Soalan ni Nabi tak jawab terus. Nabi kata kepada dia, mal mas'ul bi'a'lama manis sa'il. Orang yang ditanya, akulah, ya, tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya aku pun tak tahu banyak tentang hari kiamat. Setakat yang Allah Ta'ala sampaikan kita. Lalu lelaki ini pun tanya soalan pada Nabi. Dia kata, akhbirni an amaratiha. Ceritakan padaku tentang tanda-tandanya. Tanda kiamat ada dua, saya sebut dulu. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Dalam hadis ini Nabi sebut tanda kiamat kecil. Berapa Nabi sebut? Dua. Yang pertama Nabi sebut antalidal amatu rabbataha. Apabila wanita-wanita melahirkan tuan-tuannya. Apabila wanita-wanita melahirkan tuan-tuannya. Maknanya apa dia? Seorang ibu melahirkan anak, anak bila besar jadi tuan untuk dia. Dan inilah yang sedang berlaku pada hari ini. Wa antara al-hufat al-urat al-'alat ar-ri'a' asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua, kamu akan tengok orang miskin, ya. Orang miskin yang mengembala kambing, yang tidak berpakaian, yang tidak berkasut, mereka berlumba-lumba untuk membina bangunan-bangunan hebat yang tinggi. Ini ada beberapa makna. Yang pertama apa dia? Memang akan muncul zaman tu nanti kita tengok orang miskin yang berlumba-lumba membina bangunan-bangunan yang hebat. Yang kedua maknanya apa dia? Kata setengah ulama, dia hanya bentuk hiasan saja daripada Nabi. Nabi nak menggambarkan kepada kita menjelang hari kiamat berlaku benda yang terbalik-balik, yang pelik-pelik. Pelik orang miskin yang berebut bina bangunan-bangunan hebat yang tinggi. Pelik orang jahat tak hormat pada orang baik. Orang buat maksiat, orang hormat, orang baik, orang tak hormat. Kan dah berlaku benda-benda terbalik, pelik-pelik. Sekadar gambaran daripada Nabi. Lepas lelaki ni tanya soalan, thumman falaqaw falabihtum aliyya. Lepas dia tanya soalan, dia pun beredar pergi. Kami semua terdiam, kata Sayyidina Umar. Berapa hari kemudian Nabi jumpa Sayyidina Umar. Nabi kata, ya Umar, atadri man as-sa'il. Wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang tanya soalan itu? Lalu jawab Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu kata Nabi pada Umar, huwa Jibril. Dia adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang kepada kamu untuk mengajar kepada kamu tentang urusan agamamu. Artinya apa dia? Jibril tahu semua dah jawapan tu. Saja datang ke dalam majlis tersebut, saja tanya soalan kepada Nabi, biar Nabi jawab. Bila Nabi jawab, sahabat lain pun akan faham Islam tu apa. Kita duduk dalam majlis dulu, ustaz tanya ada soalan, senyap lah kau. Tak ada. Tiba-tiba ada seorang bangun. Dia ni alim dah. Dia bangun tanya soalan. Dia kata, ustaz nak tanya soalan lah. Ustaz tahu dah. Kawan ni tahu dah jawapan. Rupanya saja dia tanya supaya ustaz jawab. Bila ustaz jawab, orang lain jadi faham agama. Inilah yang dilakukan oleh Jibril. Padahal Jibril dah tahu jawapan. Boleh lagi tanya supaya orang lain dapat gambaran tentang Islam. Boleh jadi orang lain malu nak tanya dan sebagainya. Baik tuan-tuan, dalam hadis Nabi ini, peristiwa yang berlaku di antara Nabi, Jibril dan para sahabat ni, di antara benda besar yang disebut dalam hadis ini adalah ihsan. Apa dia? Kamu abdi diri kamu kepada Allah macam kamu tengok dia. Dan kalau kamu tak boleh tengok dia pun, kamu yakin dia tengok kamu. Tuan-tuan, alangkah baiknya kalau sifat ihsan ini bukan hanya ada dalam ibadah puasa. Alangkah baiknya kalau sifat ihsan ini bukan hanya ada dalam ibadah puasa, tapi juga dibawa dalam urusan kehidupan yang lain. Maka ketika itu maksiat berkurangan, kemungkaran berkurangan, jenayah berkurangan. Kenapa? Manusia lebih takut kepada kamera Allah. Apa dia kamera Allah? Ihsan. Depan orang ke belakang orang ke tak berani buat jahat. Kenapa? Ihsan. Kalau aku tak tengok pun dia tengok aku. Aku tak boleh tengok dia pun dia tengok aku. Inilah kamera paling berkesan sekali untuk menyelesaikan masalah ummah yang berlaku pada hari ini. Kita takutkan manusia dengan kamera untuk selesaikan masalah jenayah. Orang akan buat jenayah di tempat tidak ada kamera. Bahkan sampai satu tahap ketakutan kepada kamera pun hilang. Hari ini jenayah dilakukan terang-terang di depan kamera, dan hari ini semua kejadian jenayah berjaya dirakam. Bukti bahawa
kamera pun tidak ditakuti oleh penjenayah. Islam datang 1000 tahun yang lampau. Dalam peristiwa ini Nabi ajar ihsan. Apa dia? Kamu abdi diri kamu kepada Allah daripada bangun tidur sampai tidur semula dalam segala hal. Kamu kena ingat, kamu ni buat kerja, tugasan, urusan hidup macam kamu tengok Allah. Bila macam kamu tengok bos kamu buat yang terbaik. Maknanya sekali-sekala semayang tarawih lama sikit diri, jangan mengeluh. Kenapa? Kita usaha nak buat yang terbaik kepada Tuhan. Tiap-tiap malam, tak. Setahun ni lah kita berjumpa solat sunat tarawih. Berbeza dengan solat sunat yang lain, dia tidak ada. Solat sunat tarawih hanya berlaku dalam bulan Ramadan. Tak boleh tuan-tuan semayang sunat tarawih bulan Syawal ataupun bulan-bulan yang lain. Duha boleh bulan lain. Tahajud boleh bulan lain. Witir boleh bulan lain. Tasbih boleh bulan lain. Tarawih hanya berlaku dalam bulan Ramadan. Bila kita ada sifat ihsan, ibadah kepada Allah, usaha buat yang terbaik. Dah ustaz lama sangat, Tok Imam baca panjang sangat. Siapa suruh semayang diri? Semayanglah duduk. Boleh semayang duduk. Orang yang tak boleh semayang diri, tak larat sangat semayang sunat, boleh semayang duduk. Boleh semayang duduk. Tuan-tuan semayang separuh diri, rakaat pertama diri, boleh lagi. Rakaat kedua tak boleh dah nak berdiri. Tuan-tuan boleh duduk. Walaupun rakaat pertama tadi tuan-tuan berdiri, tak perlu daripada awal pun tak apa. Dah tak larat, tak apa, turun duduk. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Dan kalau kamu tak tengok dia pun, kamu yakin dia tengok kamu. Artinya apa dia? Bulan Ramadan kita berlapar. Kenapa? Kerana kita tahu dia tengok kita. Anak-anak pergilah tempat mana pun, jauh mana pun, tuan-tuan hantarlah ke sekolah mana tempat pun, luar negara ke dalam negara ke, tuan-tuan tak perlu fikir anak sabuk-sabuk pada nak fikir tentang anak duduk tempat jauh. Kenapa? Bila dia didik dengan sifat ihsan, kenal Islam, kenal iman, kenal ihsan, dia duduk jauh daripada mak ayah pun, bila ada sifat ihsan, dia tak akan buat benda jahat kerana jauh daripada mak ayah. Dia tak akan buat benda jahat kerana jauh daripada mak ayah. Ni bebas. Tak. Dia tidak akan berlaku. Maka didiklah masyarakat supaya kenal Islam dengan baik, tahu dosa pahala halal haram, dan didik manusia dengan sifat ihsan, dia mengurangkan jenayah. Didik manusia takut kamera, dia tidak menyelesaikan masalah. Kita membazir berjuta-juta wang untuk buat kamera. Yang untung pakai kamera. Jenayah kurang tak? Jenayah setiap hari tidak berkurang. Hari ini ceritanya colik saja. Kita ambil anak sekolah lewat pun kita bimbang. Balik kerja ambil anak lewat bimbang. Ketakutan tak tentu hala, Allah Ta'ala cabut perasaan demikian. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, kita sambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mengajar ibadah yang terbaik sesempurna mungkin yang kita boleh buat. Buktinya beliau, dalam bulan Ramadan orang cukup patuh kepada Allah. Bulan Ramadan bulan yang orang cukup patuh kepada Allah. Saya sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ni, apa dia? Bulan Ramadan orang korek telinga pun tak wani, tuan-tuan. Korek telinga pun tak wani. Siang bulan Ramadan halal. Apa dia? Waktu siang hari di luar bulan Ramadan benda tu boleh buat. Masuk bulan Ramadan benda yang Allah Ta'ala halalkan, tiba-tiba Allah Ta'ala haramkan, kita boleh patuh. Zina luar bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan haram. Curi luar bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan semua haram. Korek telinga, korek hidung, kentut dalam air ke apa semua ke, berjimak ke, semua benda tu halal. Tapi masuk bulan Ramadan, Allah Ta'ala buat jadi haram sejak pada siang hari. Orang boleh patuh. Walaupun kita dah kata dah korek telinga tu boleh korek telinga, selagi mana boleh masuk jari kelingking tu paras yang tidak batalkan puasa. Tapi orang kita cukup takut nak korek telinga, gatal tak berani. Patuhnya pada Allah bak korek telinga. Kita kata dah korek hidung boleh, selagi mana boleh masuk jari kelingking ni, tu paras yang belum membatalkan puasa. Artinya dia baru masuk dalam kelompok hidung. Patuhnya kita tak berani korek hidung walaupun hidung gatal. Tak berani. Patuhnya manusia kepada Allah dalam bulan Ramadan. Alangkah baiknya kita boleh patuh hal-hal yang kecil tersebut dalam bulan Ramadan. Kita juga boleh patuh perintah-perintah Allah di luar bulan Ramadan. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, pesanan para ulama untuk kita dalam bulan Ramadan. Saya selalu sebut mana-mana. Kita daripada bangun tidur sampai tidur semula, kita daripada bangun pagi sampai buka puasa petang tadi, kita berlapar dan dahaga lebih kurang sekitar 10 jam. 10 jam lebih kurang 10 jam.
Kenapa kita berlapar dan dahaga tak berani batalkan puasa? Kerana redha, ikhlas, tunduk, patuh, abdi diri kepada Allah. Maka di saat kita berlapar dan dahaga, berpeluh-peluh, letih, tak tahu nak kata lah, tempat kerja jauh, pulang alik jauh dengan jam dan sebagainya, boleh tahan lapar dan dahaga, patuh perintah Allah, maka alangkah ruginya kita buka puasa hasil makanan orang yang tidak patuh kepada Allah. Kita berlapar dan dahaga daripada pagi sampai maghrib, sekitar 10 jam untuk tunduk dan patuh pada Allah. Alangkah ruginya puasa kita, lapar dan dahaga kita. Bila buka puasa, kita suapkan makanan dalam mulut kita hasil daripada tangan orang tak semayang. Kita tahu dia peniaga yang memang jenis tak semayang, kita beli juga makanan pada dia. Malanglah kita buka puasa dengan makanan yang tidak ada keberkatan. Malanglah kita buka puasa dengan makanan yang tidak ada keberkatan. Ya, kita nak cari peniaga yang tutup aurat, cukup payah tuan-tuan, cukup payah nak cari peniaga tutup aurat. Paling-paling carilah yang bertudur, jadilah. Artinya kita ada ikhtiar untuk cari sumber makanan daripada orang yang baik. Bila dia boleh tutup kepala tu, dia masih ada kefahaman agama sedikit. Jadilah tuan-tuan. Nak cari yang lengkap sempurna, payah tuan-tuan. Tapi kalau berniaga selekeh pakaian, dengan pakai baju ketat, dengan pakai seluar jin, perempuan tak sebagainya, niaga pakai seluar pendek dengan rantai, gelang, tak tutup hala, rambut tak tutup pun, cari kedai lain tuan-tuan. Jangan kira makanan dia murah, jangan kira makanan dia sedap. Kita bukan sekadar nak murah dan sedap, kita nak keberkatan makanan. Keberkatan makanan hasil kita berlapar dan dahaga daripada pagi sampai petang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu beberapa perkara yang saya boleh kongsi pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Taala beri manfaat kepada saya serta tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ini, insya-Allah. Dan Allah Taala mudahkan urusan ibadah kita untuk hari-hari yang seterusnya, insya-Allah. Tuan-tuan, untuk akhir sekali sebagaimana biasa saya buat makluman sikit. Kesempatan bulan puasa ni, tuan-tuan duduk saja-saja tak tahu nak buat apa, tuan-tuan boleh baca buku. Yang minat baca buku, banyak buku saya bawa malam ni, tak sempat nak bawa keluar daripada kotak. Kalau ada minat nak beli lepas ni, boleh tunggu. Yang kedua tuan-tuan, dulu saya ada sebut dalam kuliah maghrib, kita hari ni, saya orang muda, umur 20-an, dah dekat 30. Yang kita tinggalkan pada hari ini, aset kita yang paling berharga pada hari ini bukan harta ataupun duit yang banyak dalam bank. Aset kita yang paling berharga yang kita tinggal kalau sehari dua ni kita mati adalah anak-anak. Anak-anak, dia aset paling berharga di dunia dan aset paling berharga pada hari akhirat. Kita dimudahkan oleh Allah masuk syurga boleh jadi kerana anak-anak, dan boleh jadi kita payah nak masuk syurga kerana anak-anak. Maka anak-anak adalah aset yang paling berharga. Saya orang muda, kita bercampur gaul dengan anak-anak, kita bercampur dengan remaja. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan keadaan yang berlaku di sekeliling kita pada hari ini melainkan dengan cara kita mendekati anak-anak muda yang ada di sekeliling kita. Yang boleh hadir sembahyang tarawih, yang boleh dekat masjid ni orang yang baik. Mungkin anak-anak muda yang baik yang Allah Ta'ala gerakkan hati mereka untuk hadir ke tempat-tempat seperti ini. Maka jaga mereka dengan baik. Kami ambil inisiatif, ambil ikhtiar. Kita tubuhkan satu NGO remaja, Malaysia, NGO remaja Malaysia. Nama dia Kamon Remaja untuk Malaysia. Kita nak mereka jadi orang yang baik untuk kepentingan negara ini, untuk keperluan negara ini. Alhamdulillah 8 Jun yang lalu, beberapa minggu lepas, kita telah rasmikan satu NGO remaja seluruh Malaysia di Bandar Tun Razak Ceras, di Masjid Zubair bin Awam, Bandar Tun Razak Ceras. InsyaAllah bermula daripada 8 Jun hari itu sampai hari ini, kita terus bergerak ke seluruh Malaysia di setiap negeri-negeri, masuk sekolah, luar sekolah, program remaja macam-macam. Walau bagaimanapun tuan-tuan faham, kita bergerak ni dengan kekuatan yang ada pada diri kita ni tak kuat. Masing-masing di kalangan kita ni baru yang gerakkan benda-benda macam ni baru habis belajar, bekas-bekas sahabat-sahabat kita daripada universiti dan sebagainya. Saya dan kawan-kawan yang lain gerakkan. Kita nak gerakkan seluruh Malaysia, program-program remaja, pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan 1 sampai umur belas tahun sebelum mereka masuk universiti. Kita jaga mereka, ni je kemampuan kita boleh buat setakat ni. Nak bergerak ni memerlukan sikit kos ataupun kewangan. Daripada satu negeri ke satu negeri, sekolah ke satu sekolah, kita turun dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan ada hajat nak bantu kami daripada sudut kewangan, tak apa, tak malam ni pun tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan nak bantu esok lusa, tuan-tuan nak ambil nombor akaun pun tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan ada sumbangan nak bagi malam ni boleh, ataupun hari-hari berikutnya tak ada masalah, sebab program kita berjalan setiap waktu. Pada hari 8 Jun itu sampai insya-Allah. Kalau ada hajat nak bantu boleh salurkan pada saya. Wallahu a'lam, cukup sekadar itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.